Okey, so kita tengok balik contoh satu soalan pembuktian yang contoh 3 tu. Okey, so nak terus gunakan tangent sebab masalah prime per 2 tak boleh. So kita boleh pakai sin per cos. Kejap. So tangent theta tambah prime per 2. So kita pakai tu tangent sama dengan sin per cos. Okey. So lepas itu baru kita gunakan rumus trio. So bukan maksudnya setiap kali soalan pembuktian kita mesti mula dengan 9 rumus itu. Kadang-kadang kita mula dengan benda yang senang, lepas tu baru pakai rumus pun boleh, bergantung kepada soalan lah. Okay. So Dini nak pakai ini rumus rumus mana? Identiti asas, rumus Masmur, sudut Masmur ke sudut berganda? Untuk atas ini. Masmur. Ya, sudut Masmur, rumus ke berapa? 1 dengan 2. Okey, atas 1, bawah itu 2 kan? Okey. So standby ya, sebut jawapannya. Panjang sikit. Okey. Atas punya dulu. Sin theta cos pi per 2 tambah cos theta sin pi per 2. Okey. Okey, bawah. Cos theta cos pi per 2 tolak sin theta sin pi per 2. Okey. Okey. So lepas itu prime per 2 kita tahu ialah 90 darjah. Kita tahu ialah 90 darjah. So cos 90 darjah dengan sin 90 darjah ialah dua trigo yang sepatutnya kamu hafal. So kamu boleh rujuk modul kamu muka surat 3 untuk tahu jawapan, ataupun awak boleh terus tekan kalkulator, dan kalau awak tekan kalkulator ini pun tak bocor rahsianya sebab soalan ini jawapan dia 0, 1, negatif 1, make error, 4 aja. So cikgu sebenarnya tak akan tahu awak hafal ke awak tekan kalkulator. Tapi di sini cikgu ajar juga macam mana kita pakai lakaran graf untuk hafal benda ini. Ada sebabnya kenapa cikgu nak memperkenalkan lakaran graf ialah untuk lesson besok. Lesson besok kita belajar macam mana selesaikan persamaan. Waktu itu kalkulator susah sikit nak tolong. Yang ini memang cikgu tidak menafikan pakai kalkulator paling cepat. Tekan terus ada jawapan. So tengok cara saya hafal. So untuk cos, cikgu pun lukislah cos. Okay, cikgu tahu ini 360, 180, ini 90, ini 270. So daripada cos ini, waktu 90 dia di sini. Dia di sini. So saya boleh tahu cos 90 ialah berapa? Ini tahu tak? Kosong. Okay. Di mana siapa tak percaya boleh tekan kalkulator. Okay. Kemudian sin cikgu pun membaca ini aja. Ini sekarang cikgu bila lama-lama cikgu tulis pun tak tulis. Cikgu baca aja. Ini 360, ini 180, ini 90. So tempat ini. Okey, cikgu akan berapa ini? Ini tahu tak? 1. Kalau asas ialah 1 lah. Okey. So di sini cikgu akan tahu cikgu akan tahu sin 90 ialah 1. 1. Okey. Sin 90 ialah 1. So sekarang saya boleh gantikan cos 90 di dalam ini dan sin 90 di dalam ini. Okey. Di sini cikgu tidak galakkan kamu buat terlalu cepat, walaupun ada di antara kamu tahu apa-apa talak kosong benda itu jadi hilang. Tapi cikgu tidak galakkan kamu terlalu cepat. Baik awak tulis dulu, sudahlah. Kan kamu kan, bila nak masuk tarak kosong, tarak 1 tu selalu salah benda itu. So tulis dulu sin pi per 2, okey, 1. Okey. Kejap. Okey, cikgu suka letak kurungan supaya memberitahu tu kosong darab dengan semua lah. Supaya nanti tak keliru. Cos theta darab kosong tolak sin theta darab 1. Okey, lepas tu baru awak ringkaskan. Okey, ini sin theta kali kosong? Kosong. Cos theta kali 1? Cos theta. So atas kita dapat cos theta. Okey, boleh? Okey, bawah cos theta kali kosong? Kosong. Sin theta kali 1? Sin theta. Tapi kali ini ialah negatif sin theta.
Macam tadi yang kita belajar sebelum ini, kita belajar tangent sama dengan sin per cos kan. So kalau cos per sin, terbalik benda itu, terbalik yang tangent tu ialah apa? Cotangent. Okay. Sama ada awak tulis ini dulu, lepas tu baru awak tulis tangent pun boleh, ataupun awak boleh dari sini terus pergi ke sini lah. Okay. Sebab kalau kamu tengok sin dan cos ini terbalik. So kalau tangent akan jadi cotangent. Cikgu letak negatif sebab ini ada negatif lah. So kalau kamu tengok di sini cikgu sudah putihkan. Atas sikit cikgu sudah putihkan. Boleh Okay, so itulah contoh 3 yang cikgu hari tu tiba-tiba jam tak erti puak punya. Okay, so soalan tentang pemputihan punya jarang sebenarnya dalam SNP hanya semata-mata keluar, okay, putihkan persamaan ni. Jarang berlaku sebenarnya. Okay, soalannya biasanya ada anak cucu punya. So di sini cikgu bagi 2 contoh. Okay, soalan dia biasanya macam ini. Mula-mula dia suruh awak buktikan. Dan lepas itu daripada apa yang awak buktikan itu, dia minta awak lakarkan graf. Okay, dia minta awak lakarkan graf. Okay, contoh kedua nanti kita akan go through. Contoh kedua, dia pun minta awak buktikan. Lepas tu dia minta awak lakarkan graf. Okay, macam tak ada kaitan. Okay, lepas tu dia minta seterusnya. Okay, bila seterusnya kali ini, kita tengok apa yang ada dalam persamaan ini ada kaitan dengan atas. So ayat seterusnya ini bukan setakat seterus daripada graf ini dan juga seterus daripada pembuktian dia. Sebab kalau kamu tengok apa yang ada di sini, ada kaitan dengan ini. So maksudnya soalan ini B2 ini bila dia pakai ayat seterusnya, kita tahu biasanya seterusnya maksudnya ada kaitan dengan apa yang kita buat sebelum ini. Okay, apa yang kita buat sebelum ini, dan untuk kali ini untuk contoh ini nanti kita akan tengok, okay, dia bukan setakat ada kaitan dengan graf, okay, cikgu kata dia ada kaitan dengan graf sebab ayat ini, okay, lukis satu, sorry cikgu tertinggal ayat, nanti cikgu tengok soalan kejap ya, sebab ayat ini dengan menggunakan paksi yang sama. So kalau kamu masih ingat kita pernah buat sebelum ini, maksudnya nanti kita kena buat pada lakaran graf tadi. So perkataan seterusnya kali ini bukan saja ada kaitan dengan P1, dia juga ada kaitan dengan P2. Tapi ada masanya memang tak ada kaitan dengan A, dia sendiri punya. Yang ini kita akan tahu dia ada kaitan dengan kedua-dua sebab inilah menggunakan paksi yang sama ada kaitan dengan graf. Kemudian apa yang tulis di sini kita nampak ada kaitan dengan atas. So itu cara soalan boleh uji tentang buktikan. Biasanya dia tidak berhenti di tempat buktikan. Daripada apa yang awak buktikan, dia akan minta awak buat sesuatu lagi. So dia mungkin minta awak lakarkan graf. Mungkin awak lakarkan graf kemudian cari bilangan penyelesaian. Okay, bilangan penyelesaian. Dan sebenarnya ada satu lagi ialah lepas awak buktikan, dia minta awak selesaikan persamaan. Tapi cikgu tak dapat tunjuk di sini sebab selesaikan persamaan besok baru kita belajar. Okay, so kita akan tengok contoh yang pertama. So, bila dia minta kita buktikanlah. Okay, macam cikgu kata soalan buktikan, kalau kamu tidak mampu buat, pun abaikan saja pergi buat B. Jangan tak buat. Anggap awak sudah berjaya buktikan. Anggap awak sudah berjaya buktikan. Walaupun mungkin tak erti buat. Ataupun tiba-tiba jam hari itu tak dapat selesaikan. Ataupun buat separuh jalan tapi tak dapat apa yang dia nak. Tak apa. Kalau boleh buat 2 langkah kita tulis. Okay. Nanti bila sampai B, kita pakai terus. Ini sama dengan cos 3x. Walaupun kita tak tahu kenapa. Walaupun kita tak tahu kenapa sebab gagal buktikan. Tapi pakai saja. Pakai saja. Boleh So cikgu minta Auni Auni kita cuba buktikan. Kejap cikgu enlarge sikit. Okay. So cikgu saling dulu Ayah. Sin 3x tambah pi per 6. Okay, Auni pi per 6 sebenarnya berapa darjah Pi per 6 sebenarnya berapa darjah? Ini sebenarnya dalam radian. 30. Okay, 30
Dia ialah 30 darjah. Kita tukar kepada unit. Sebab bila tukar baru awak nampaklah 30 darjah ialah satu sudut sepatutnya kita hafal. Okay, sepatutnya kita hafal. Maksud saya ada dalam muka surat 3 kamu Okay, kalau tak hafal, macam saya, cikgu akan buat segitiga sebab cikgu tak mampu hafal. Cikgu buat 30 dan cikgu tahu sin 30, cos 30. Salah satu ialah 1/2, 0.5. So cikgu akan tekan kalkulator sin 30. Okey, sin 30 yang 1/2. So cikgu tahu ini 1, 2, ini cikgu gunakan teorem Pythagoras, cikgu tahu dia 3. So cikgu sudah boleh hafal. Nanti nak sin 30 1/2. Nak cos 30 3/2. Boleh? Okey. So sekarang kita buat So cikgu akan gunakan rumus identiti asas, sudut majmuk, sudut ganda. Majmuk. Okey. Rumus 1, 2, 3? 1. Rumus 1. Okey. Dan rumus 1 ini kita akan pakai 2 kali ya. Sekali di sini, sekali di sini. Okey, boleh ya? Okey, kita mula dengan warna kuning punya dulu Okey, Auni baca jawapan dia. Sin 3x cos pi/6 Okey. tambah cos 3x sin per 6. Okey, ini ialah warna kuning punya. Ya. Ini ialah warna kuning punya. Okey, sekarang kita buat warna biru punya. Alamak, segitiga cikgu kacau. Sekejap. Saya warna biru punya. Okay, standby ya. Okay, jom. Ni warna biru punya. Tolak Okay, tolak sin 3x cos pi/6. Nanti cikgu ada salah salin apa-apa. Kejap. Cikgu rasa cikgu ada salah salin. Kejap Buktikan. Oh, sorry. Sini ialah tolak. Ini kita tukar. Ini tolak. Tak logik benda ini. Okey. Tolak Okey. Masih sama kan? Ada sambung? Tolak cos 3x sin pi/6. Perlu kurungan tak? Perlu. Perlu Tepan perlu tak? Perlu. Okey, tak pasti kita letak dulu. Okey, sekarang kita buka kurungan. So kurungan tepan macam nak buka? Salin balik je. Nah, salin balik. So sebenarnya tepan tadi sebenarnya tak payah. Tapi macam cikgu katalah, kalau kita tak pasti, kita letak dulu. Mungkin sebab baris kedua sudah diberi markah. Okey, belakang. Buka kurungan belakang. Tolak sin 3x cos pi/6 tambah cos 3x sin pi/6. Okey. So, kamu nak ringkas ke? Kamu nak teruskan nilai? Cikgu ikut awak. Ganti nilai. Ganti nilai Okey. So, daripada kalau awak malas nak tulis kurungan 2 kali, apa yang awak buat benda yang kita tak ganti itu yang trigger letak di belakang. Yang ini kita ada nilai kan? Yang kita ada nilai, biar dia tulis di tempat. Maka orang senang tengok yang seluruh nombor itu darab dengan sin 3s. Tapi kalau kamu nak macam tadi, cikgu buat 2 kali kurungan pun boleh Okey. Cos 6 pi per 6. Ni? Ni sudah hilang. Ni? Cos 30. Cos 30. So cos 30 sepatutnya berapa? Sama ada awak baca daripada segitiga ini ataupun awak tengok muka surat 3 awak. Jadual itu. Tapi kalau awak tengok situ maksudnya awak kena hafal lah. Yang ini jangan pakai kalkulator bocor rahsia awak kalau awak pakai kalkulator Okay. So apa dia?
Set 3/2. Okey, set 3/2. Tambah. Okey, sin pi per 6. Sin pi per 6 berapa? Sin 1/2. Okey, 1/2. Okey, ini cos balik set 3/2. Ini sin balik ya, 1/2. Okey, ringkaskan. Mana dengan mana boleh ringkaskan? Cikgu panggil ini 1, 2, 3, 4 ya. Okey, mana dengan mana boleh diringkaskan? Boleh cantumkan? 1 dengan 3. Okey, kita akan nampak 1 dengan 3 1 dengan 3, dua-dua ialah sin 3x. So kalau set 3/2 sin 3x tolak set 3/2 sin 3x. Dapat apa? Hapus kosong. Okey, dia hapus ya. So benda ini hapus. Hapus. Okey, kemudian yang 2 ini boleh ringkas tak? Setengah cos 3s. Ini juga setengah cos 3s. Sama kan? Tapi kali ini tambah. So jadi 2 1/2 cos 3x. 2. Sorry, semula? 2 1/2 cos 3x. 2 1/2. Kenapa ya? Teacher, 2 cos 3. 2 cos 3s. Okey, kejap. Okey. 2 cos 3x. Betul? Betul ah? Itu maksud awak macam mana dapat benda ini? Kalau kamu tengok ini tambah Teacher, ada per 2. Oh, ada per 2. Okey. Okey, ada per 2. Okey, ada per 2. Okey. Lepas tu 2 tu potong. okey, lepas tu 2 itu potong, kita dapat cos 3x. Ataupun mungkin ada di antara kamu nampak setengah cos 3s tambah setengah cos 3s, 1 3s lah, 1 cos 3s. Tapi kalau tak nampak macam ni buat, dia samakan pengebut, lepas tu atas itu dia tambah, lepas tu dia potong pun okey. So kita sudah berjaya buktikanlah betul cos 3s. Boleh? Okey. So macam cikgu kata berjaya ke tak berjaya, kalau boleh sampai separuh jangan padam, bagi saja sebab situ boleh dapat sikit maka kaedah. Okey, kita tengok soalan ini. Seterusnya lakakan graf ini. So kalau kamu tengok kali ini graf yang cikgu minta awak lakar itu, kalau terus lakakan ini kita tak mampu sebab di sini ada 2 kali sin. Di sini ada 2 kali sin. Awak tak belajar macam mana nak lakakan kalau ada 2 kali sin. Dan awak pun tak belajar macam mana nak lakakan kalau dalam ini dia punya tanpa tolak dalam sudut dah. Maksudnya yang benda ini yang tanpa tolak. Yang awak belajar ini. Yang awak ada belajar kalau ini. Maksudnya kita buat benda ini dulu baru kita buat tanpa pi per 6 di mana paksi Y itu bergerak. Tapi sekarang kalau soalan macam ini maksudnya bukan paksi Y yang bergerak sebab sudut kena settle dulu. Ini kita nak bilang berapa pusingan bermasalah. Sebenarnya boleh lah tapi cikgu tak ajar sebab tak ada dalam sukatan kamu. Nanti bila awak masuk U awak akan belajar lah. Sebenarnya graf trigonometri sangat cantik. Yang kita belajar paling asas. So nanti bila awak masuk U awak akan dapat graf trigonometri sebenarnya sangat cantik. Boleh lukis kerompak bunga, boleh lukis jantung. Tak terfikir tapi belum lagi lah, tak ada dalam sukatan kamu. Nanti bila awak masuk fungsi sekarang awak akan tengok. Awak akan belajar jantung arah sana ke arah sini. Bentuk bunga ada berapa dia punya apa kerobak bunga ada berapa. Itu cikgu first year U cikgu belajar benda ini. Okay, bila-bila tiba-tiba macam belajar seni pula. Okey So, untuk soalan ini kalau saya nak terus lakakan graf ini tak mampu sebab saya tak erti nak lakakan 2 kali sin punya dalam satu persamaan dan kita pun tak erti macam mana nak lakakan kalau macam ini. Sebab dia punya tanpa pi per 6 ada dalam kurungan. Yang kita belajar dia di luar kurungan. So apa yang kita perlu buat sebab ayat ini pun seterusnya. Maksudnya apa yang kita buktikan sebelum itu ada kaitan dengan ini. Okay, so sorry ya cikgu terpaksa kecilkan supaya awak nampak hubungan dia.
Sekejap ayah, lagi kecil. Okey ya, sorry lah, kecil sikit so kamu tengok ini Apa yang cikgu minta kamu buktikan itu? Ada tukar warna lagi. Okey, tukar warna hijau. Tengok ini Sin 3S tanpa pi per 6 tolak. Okey, ini cikgu salah typing Kejap nanti cikgu ubah. Okey. Kamu tengok dia serupa. Nanti Kejap. Kamu tengok dulu Mana mouse cikgu? Tolak salah typing. So kamu akan tengok apa yang ada ini sama. So apa yang awak perlu buat kawasan ini, kita jangan pakai inilah, kita pakai apa yang dia minta kita tunjukkan tu. Berjaya tunjuk ke tak berjaya tunjukkan, sekarang kita cuba gantikan ini dengan cos 3x. Boleh Okey, Diana kita sambung Diana. Lakar graf, tengok awak masih ingat lagi tak? Okey, so sekarang graf yang kita perlu lakar ialah macam mana? Y sama dengan Diana? Okey, Y sama dengan Cos 3x tolak 1/2. Okey. Okey, Y sama dengan cos 3S tolak 1/2. So kalau untuk ini kita boleh buatlah, kan? Okey. Diana sambung. So cikgu nak sediakan buat macam mana? Graf kosinus kena berapa kali? Diana sambung. 3. 3 kali 1, 2, alamak, semua tak berapa cantik. Okey, tak apa. Okey, lepas tu inilah tengah-tengah dia. Sangat tak cantik. Tak apalah Okey. So, ending ini berapa? Diana sambung jawab. 2 pi. Okey, 2 pi Ada berapa tanda pada pasi S? Satu pusingan 4. Sekarang you ada 3 pusingan. 12. 12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okey, cikgu buat kemudian sebab cikgu nampak ada tanpa tolak Okey, apa nak label di sini? Mula-mula kalau tengok ini, apa yang cikgu nak label di pasi Y? 1. 1 bawah? -1. -1. Okey, graf perlu terbalik tak? Tak perlu. Tak perlu Okey, sekarang kita baru buat ini tolak setengah. So 1 akan jadi 1/2. 1/2. Kosong jadi Negatif 1/2. Okey, -1 jadi -3/2. -3/2. Okey. So di mana letaknya pasi X yang baru? Antara 1/2 dengan -1/2. Okey. Tengah-tengah, atas sikit, bawah sikit. Tengah-tengah. Okey, tengah-tengah sebab dua nilai itu sama. Okey, boleh jalan, aku jalan ajalah. Okey, aku letak di tengah-tengah. Slow motionnya. Kamu ingat dalam buku latihan kamu ataupun dalam latihan kamu, jangan macam cikgu freehand kau punya pasi S naik turun pakai pembaris Okey. So cikgu akan movekanlah semua pasi ini ke pasi X yang baru. Okey. Cikgu move dia kepada yang baru. Okey, standby, kita nak masukkan nilai. Okey. So apa nilai yang pertama? Awak tekan dulu, cikgu tulis prime, tunggu awak. Sudah.
1/6. 1/6 pi. Okay, next. 1/3. Okay, 1/2. okay, 2/3. okay, 5/6. okay. 1. Satu, okay, kejap So kalau siapa nampak benda ni, soalan sebenarnya nak sampai pi. Awak tahu nanti belakang itu nak padang. Awak boleh terus berhentilah. Okay? Tapi kalau awak tak perasan, awak boleh sambung buat. Nanti baru padang semua. Hanya kalau siapa nampak boleh jimat tenaga sikit, belakang tak payah tulis. Itu pertama. Okay. Walaupun kita tidak buat yang seterusnya, tapi cikgu galakkan kamu maksudnya sampai seperti Diana kan. Okay, awak masih cuba tekan. Betul tak kalau awak buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali itu awak dapat 2 pi. Cuba tekan kalkulator awak tengok. Betul. Tekan, maksudnya awak tekan lagi tekan sama dengan tu 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun kita tak tulis. Tapi cikgu galakkan kamu tekan juga untuk pastikan kita tak lakukan kesalahan. Betul tak 2 pi? Betul. Betul, okay? Tak payah tulis sebab nanti kita nak padam. Tapi kalau siapa tertulis macam cikgu katalah, untuk bahagian ini, okay, soalan ini dia sampai sini berhentikan. So kalau siapa bagi saya sampai 2 pi, cikgu tak tolak markah sebab tak ada pengaruh dia, sebab dia tak ada soalan seterusnya. Kalau dia ada soalan seterusnya, jika awak tak padam, mungkin nanti awak akan mengalami masalah lah. Okay? Tapi untuk soalan contoh tambahan 1 ini sebenarnya kalau awak tak padam pun cikgu tak tolak markah. Okay? Cikgu tak tolak markah sebab dia tidak ada cerita seterusnya. So selamat awak. Alamak, ini tak boleh padam. Kena lukis semula. So jawapan yang sebenarnya lebih kurang di sini ya. Okay? Okay? Lebih kurang macam inilah. Macam ini Macam ini. Ini awak nak pendekkan baliklah. Bukan pendekkan lah, maksudnya awak padam lah. Cikgu tak boleh padam, cikgu terpaksa pendekkan. Macam itulah. Okay, tak berapa cantik Okay, ini soalan jawapan dia Okay, so itu kegunaan dia. Lepas awak buktikan, dia minta awak lakar graf. Satu graf yang kita tak erti terus lakar. Tapi kalau kita masukkan apa yang kita buktikan, dia sebenarnya sudah jadi satu soalan yang kita mampu buat. Boleh Okey, kita tengok contoh tambahan yang kedua. Kali ini, kejap Kali ini dia minta kita buktikan. Lepas tu dia minta kita lakarkan. Lepas tu dia ada seterusnya dengan menggunakan paksi yang sama. Tanya bilangan penyelesaian Okey, cikgu mula dengan pertama. Cikgu mula dengan pertama. Buktikan ini. Okey, kumpulan lelaki lah. Amar? Okey, nak buktikan ini, fikirkan rumus apa awak nak pakai. Cikgu salin dulu. Okey, Amar? Identiti asas, sudut berganda, sudut majmuk ataupun tak nak apa-apa lagi. Nak buat benda lain dulu. Algebra aja. Amar? Amar? Tak boleh buka mic. Mustaqim? Mustaqim? Ada kan tadi saya ingat nama. Mustaqim? Hilang. Perempuan lah, lelaki so tak ada. Farah? Ya, teacher. You nak pakai apa? Identiti asas, sudut majmuk, sudut berganda ataupun tak nak buat benda lain? Identiti asas. Identiti asas yang mana satu? Cosec kuasa 2x. Yang ketiga lah Okey, so cikgu masukkan, cikgu dapat. Okey. Cikgu dapat 1 tambah cotangent. Kuasa 2x kan? Okey, belakang nak buat apa-apa ke? Salin dulu. Salin je. Okey, salin dulu.
Perlu ada kurungan tak? Maksud saya yang satu tanpa cotangent kuasa 2x itu. Tak. Tak perlu sebab kalau kamu tengok awak letak, awak pekat kurungan pun macam tu saja. Okey, sambung. Lepas tu apa hapuskan cotangent. Cotangent. Okey, betul So kalau kamu tengok ini tanpa cotangent 2x, ini tolak cotangent kuasa 2x, kita boleh hapuskan. So kita dapat 1 tolak 2 sin kuasa 2x. Okey, lepas tu Guna rumus sudut berganda yang nombor 2. nombor 2 baris. Baris ketiga. Ya, okey. So kita akan dapat Cos 2x. cos 2x. So kalau kamu tengok kita sudah berjaya tunjukkan sudah dibuktikan. Okey. Lepas tu kita pergi kepada B1 So kalau kamu tengok B1 ini ialah graf yang kita mampu lakar, so tak ada kaitan dengan atas lah. Okey, cikgu tukar orang Nadia, lakarkan graf ini. Ya. Lakarkan graf ini. Berapa kali cos? 2. 2 kali 1, 2. So ini tengah-tengah dia. Ending berapa? 2 pi. 2 pi. Berapa tanda pada pasi X kita? 8. 8 Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kali ini cikgu nak terus tulis pun boleh sebab tak ada tanpa tolak sudah. Okey. Nanti standby kan nilai dia. Okey, sudah? 1/4 pi. 1/4. 1/2. 1/2. 3/4. 3/4. Pi. Pi. 5/4. Kenapa lama sangat tekan sama dengan aja kan? Okey, sambung. 3/2. 3/2. 7/4. 7/4. Kemudian 2. 2. Okey, pasi Y kita? 1. -1. -1. Lepas tu tak ada apalah. Itu saja So senang aja nak ini. Okey, sekarang kita pergi kepada ini. Seterusnya dengan menggunakan pasi yang sama, maksudnya benda yang kita buat nanti akan lukis atas ini. Okey, kita perlu lukis satu garis, tadi tak cepat. Satu garis lurus yang sesuai untuk mencari bilangan penyelesaian pagi ini. So kali ini untuk puak ini dia kena gabungkan apa yang kita buktikan, kena gabungkan apa yang kita lakarkan. Okey. So kamu kasih masa saya kali semua ini turun dulu Okey. Supaya cikgu tak payah pro up go down. Mana dia? So satu ialah yang kita buat di bahagian A yang kita buat di bahagian A. Kita cuba akan tengok macam mana kita nak gabungkan Yang kedua ialah apa yang kita lakar ini. Apa yang kita lakar ini. Okey. Lepas itu apa yang dia minta kita selesai ini. Belakang ini buang Okey. So sekarang kita kena fikirkanlah macam mana saya nak gabungkan. Kali ini dia nampak macam lagi rumit sikit sebab kita kena gabungkan 3 ini. Okey, untuk membentuk satu persamaan dan kita tahu persamaan itu mesti merupakan garis lurus. Maksudnya cikgu langsung tak nampak trigo.
Cikgu tak nampak cosecant, tak nampak sin, tak nampak cotangent, tak nampak cos. Saya nak wujud satu persamaan. Semua trigo sudah hilang. Semua trigo sudah hilang. Okey ya. Wadina cuba. Gantikan Cikgu nak persamaan 1, 2, 3. So mana ke mana? persamaan 1 ke 3. Okey, so mula-mula kita buat dulu, kita gantikan persamaan. Okay, ini 1, ini 2, ini 3. Kita buat 1 ke 3 dulu. So dapat 3 cos 2x sama dengan x per pi tolak 1. Okey, so kurang-kurangnya daripada banyak-banyak fungsi trigo, sekarang tinggal 1. Okey, sambung lagi. Sebab langsung tak nak tengok trigo. Gantikan cos 2x sama dengan y. Okey, iaitu kita gantikan 2 ke dalam 3 lah kan. Okay. Kita dapat 3y sama dengan x per pi tolak 1. So kita percayalah dapat garis lurus itu. So macam mana nak lukis garis lurus ini pada graf kita? Saya pindahkan 3 dulu boleh tak teacher? Boleh? Okey. Kalau pindah X per 3 pi tolak 1 per 3. Okay. Nak pindah pun boleh, tak nak pindah pun boleh. Okey, lepas tu cikgu nak kecilkan sikit ya, kalau nak tengok graf kan. Okey, okey. Lepas tu Cari nilai x. maksudnya Buat jadual. Okey, x, y. So nilai s awak apa? 0.2 pi. Hai. Okey. You cari kosong. Syamimi tolong 2 pi. Okey, kosong punya jawapan. Negatif 1 per 3. 2 pi, Syamimi. Satu per 3 kak. 1 per 3. Ada negatif. Okey tak 2 titik ini? Wadina okey tak 2 titik ini? Tak okey. Okey. Dia okey sebab dia di antara negatif 1 sampai 1. Itu cara kita tengok okey tak okey Boleh ya? So kita pun buatlah kosong negatif 1. Okey, ini lebih kurang ini tempat dia negatif 1 per 3. 2 pi tu kita pun buat lagi lah 1 per 3. So kita buat titiknya satu di sini. Okey, satu di sini, satu lagi di sini. Kemudian kita gunakan garis lurus sambungkan dia. Okey, so ini warna tebal sikit. Tebal sikit. Okey. So berapa bilangan penyelesaian, Wadina? 4. 4 dia. Untuk siapa yang tak nampak, inilah tempat dia. 1, 2, 3, 4. So kita ada 4 penyelesaian. 4 penyelesaian. Okey. So inilah apa yang kita akan tengok hari ini di mana soalan pembuktian itu diuji dalam exam, di mana dia mungkin gabungkan dengan lakaran graf. Dan dia sebenarnya boleh gabungkan dengan menyelesaikan persamaan punya. Boleh kita akan tengok kemudian lah. So, okey, kejap Stop record dulu.